Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang loceng, like, komen dan subscribe untuk isu-isu yang panas dan terhangat hanya di Sebalik Kontroversi Channel. Terima kasih. Siapa dalang sebenar dalam skandal UKSB? Menurut seorang pegawai polis, Joking Saiful, nama samaran FB, kes pendakwaan DS Zahid dan Alta Kunara SDN PhD merupakan menyerupai jalan cerita The Untouchable, pengganas Chicago yang terkenal Al Capone yang dipenjara kerana bukti rekod transaksi haramnya tercatat di dalam buku ledger. Buku-buku ledger UKSB telah lama menjadi bahan perbualan dalam kalangan ahli politik. Terdapat banyak spekulasi mengapa syarikat yang dikenali sebagai bendahari politik Khairi Wan Quarries alias Wan Badak boleh mengaitkan Datuk Seri Zahid. UKSB telah dianugerahkan kontrak untuk mengendalikan visa luar negara semasa Hishamuddin memegang jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Kabar angin telah lama tersebar mengenai orang yang dikaitkan dengan Hishamuddin dan Khairi telah menerima sumbangan politik daripada Wan Badak. Saksi ke-15 Harry Lee View Q memberi keterangan di mahkamah bahawa Datuk Seri Zahid telah menerima sumbangan politik beberapa ratus dolar Singapura. Harry Lee mendakwa ianya diberi secara bulanan dalam bentuk tunai selama bertahun-tahun. Beliau mendakwa jumlah keseluruhan dianggar lebih daripada Singapura dolar 13.5 juta. Anggaran keuntungan kasar terkumpul UKSB sepanjang operasi cuma lebih sedikit daripada RM8 juta ringgit. Berbagai alasan atau persepsi boleh dicipta untuk menjelaskannya, tetapi dakwaan wang itu dibawa dari Hong Kong sangat menarik kerana telah menimbulkan lebih banyak persoalan. Anwar Ibrahim merasakan kes ini tidak disiasat secara menyeluruh. Cuma apa yang tidak beliau nyatakan adalah ia kes penganiayaan politik dan pendakwaan terpilih. Pendedahan nama penerima mengejutkan banyak pihak. Sebaik saja saksi ke-17 David Tan memberi keterangan, identiti nama samaran penerima berserta jumlah yang diterima telah didedahkan. Datuk Seri Zahid telah diletakkan di bawah nama jolokan Monster, YB dan nama-nama lain. Khairi Jamaluddin pula sebagai Alamak, KJ dan lain-lain. Terdapat senarai panjang dan lebih banyak lagi akan didedahkan pada perbicaraan mahkamah yang akan datang. Dalam satu keterangan, David Tan mendakwa Singapura dolar 900,000 telah dikeluarkan dan Singapura dolar 300,000 telah diberikan kepada Zahid. Persoalannya, kemana perginya baki ringgit Malaysia 600,000? Siapa pula penerimanya atau ianya digunakan untuk urusan syarikat? Adakah SPRM sengaja menyembunyikan beberapa fakta kes? Adakah siasatan SPRM di bawah Shukri Abdul tidak tahu atau terlepas pandang mengenai perkara ini? Bagaimana pula Latifah Koya yang dilantik menggantikan Shukri Abdul? Beliau bertanggungjawab membuka semula penyiasatan 2018 untuk pertuduhan pada Jun 2019. Adakah beliau menyelidiki lebih lanjut persoalan yang tidak terjawab itu? Atau sengaja membiarkan persoalan ini dengan niat tertentu? Daripada kesaksian Fathil, Henry, Wan Quarries dan David, kesemuanya senada menyatakan ia adalah derma politik. Henry dan Wan Quarries bertanggungjawab menguruskan penghantaran. Ianya sama ada terus kepada penerima atau kepada wakil atau meninggalkan beg itu di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid. David Tan hanya merekodkan transaksi dan sama ada ia telah dihantar kepada orang yang dirakam, dia tidak dapat mengesahkannya. Walaupun Henry dan Wan Quarries tidak dapat mengingati butirannya, tetapi mereka dapat mengingati Datuk Seri Zahid. Senarai panjang nama ahli politik yang menerima derma politik tersebut telah didedahkan. Mengejutkan ianya termasuk bekas KSU yang ketika itu mengetuai Jabatan Imigresen alias Ahmad juga menerima wang. Nama yang sama menjadi saksi pertama dalam kes solar Datin Sri Rosma Mansor. Banyak keterangan memerlukan siasatan yang lebih lengkap. Sangat menarik berdasarkan rekod serahan wang dan David sebagai pencatat ledger mengesahkan ia dianggap sebagai bukti di bawah kanun prosedur jenayah.
Sebagai respons segera, Muhyiddin menafikannya dengan membuat kenyataan media, tetapi ianya hanyalah mendedahkan satu lagi pendustaan Muhyiddin apabila keterangan beliau ternyata tidak tepat. Hanifah Aman pula menafikan menerima sejumlah Rm500.000 sebulan, malah menafikan sekeras-kerasnya pernah berjumpa dengan David Tan. Dalam keterangan di mahkamah, David Tan telah memberitahu bahawa ringgit Malaysia RM500.000 itu adalah untuk China, bukan untuk menafikan bagi pihak Hanifah, tetapi secara logiknya kenyataan itu boleh diragui. Hanifah masih dihormati oleh diplomat dan duta asing termasuk dari China dalam hal hubungan antarabangsa. Jika dia rasuah, tak mungkin dia akan mendapatkan penghormatan sedemikian. Mungkin hujah tersebut kedengaran agak longgar, tetapi kita semua tahu betapa kerasnya sikap China terhadap rasuah. Dan kenyataan David Tan mengenai untuk China sepatutnya telah dirungkaikan di peringkat siasatan. Ada juga teori yang mengaitkan bos Jabatan Imigresen Malaysia ketika itu alias Ahmad. Oleh kerana beliau juga ada di dalam senarai penerima, adakah ia boleh didakwa sebagai rasuah yang dikutip dari luar negara? Rasuah yang membolehkan pelancong China mendapatkan visa dan seterusnya tinggal di Malaysia selama-lamanya. Mungkinkah ini adalah jenayah besar yang dilakukan? Adakah ini merupakan satu lagi pendakwaan bermotifkan politik, memandangkan senario yang agak serupa dengan 1MDB dan SRC? Mungkinkah saksi yang disebut itu diselamatkan daripada pendakwaan syarat mengikut skrip untuk mengaitkan Datuk Seri Zahid? Tidak mustahil memandangkan nama samaran yang direkodkan adalah subjektif. Fakta pendakwaan yang menimbulkan persoalan. Jangan lupa jumlah yang dituduh Datuk Seri Zahid terima adalah jauh lebih besar dari keuntungan syarikat itu sendiri. Muhyiddin hanya menerima RM1.3 juta ringgit sebagai Menteri Dalam Negeri, di mana David nyatakan sebagai kerajaan hari ini. Rasional pendakwaan UKSB membayar Datuk Seri Zahid sehingga $13.5 juta, tetapi membayar Muhyiddin ringgit Malaysia 1.3 juta untuk meneruskan kontrak yang sama. Bukan menafikan bayaran diterima Muhyiddin, tetapi rasional pendakwaan dalam kes ini sangat melucukan. Perbandingan lain, Wan Kores didakwa memberikan ketua politiknya Khairi cuma RM3.7 juta. Satu lagi jumlah yang jauh lebih rendah daripada Datuk Seri Zahid. Adakah jumlah Datuk Seri Zahid masuk akal? Atau adakah ianya dicipta supaya kelihatan besar supaya karakter assassination dapat dilakukan dengan lebih berjaya? Pasti banyak lagi pendedahan mengejutkan dalam kes ini yang akan menarik lebih perhatian orang ramai. Kita juga menanti Syamuddin, Khairi Rizal dan lain-lain yang diketahui mempunyai kaitan dengan Wan Kores untuk membuat penafian mereka. Sekian berita dari Di Sebalik Kontroversi. Jumpa di isu seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, komen dan subscribe.